daripada terbit daripada subuh hingga maghrib. Malaysia subuh maghrib 13 jam. Kawan saya telefon dari US 18 jam. Kawan saya telefon sejak dia telefon dari Switzerland, dia beritahu Switzerland puasa 20 jam. Allah Akbar. Yang paling lama sekali Iceland 22 jam. Sekejap dia tuan. Allah Akbar. Tapi lembar kita Malaysia 13 jam ramai, itu pun ramai juga kita menyempit. Tapi saya pesan satu tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, puasa dia mesti dahulu dengan niat. Niat itu sama. Lepas niat semua sama. Apa lepas niat dalam puasa? Usolli fardu Ramadan ni rakaat dan makmum lillahi ta'ala. Lepas niat sama. Kan? Nawaitu sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya niat yang sebenar Allah Ta'ala dalam hati. Apa niat kita? Ramadan kali ni aku puasa kurus. Aku puasa kali ni aku dapat pahala. Aku puasa kali ni Allah tak dapat redha ya Allah. Aku puasa kali ni Allah kerana aku cintakan kau ya Allah. Ya Allah aku rindukan kau. Niat bulan dah masuk Ramadan, besok kena puasa. Masalahnya ramai orang bangun sahur, tiba-tiba pukul 10 tak puasa. Kenapa tak puasa yuk? Lupa niat. Sahur ikan 3 rasa, tom yam semalam, sup ekor, apam balik, roti john. Sedawa sampai sini. Dia rukuk subuh keluar. Tapi puasa tidak sebab niat. Okey. Menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Makan dan minum sengaja batal, betul tak? Kalau lupa, tak apa. Faham eh? Kalau lupa, tak apa. Bilalah nak lupa. Kalau hari-hari lupa pun tak apa. Kan? Si suami bangun pagi, hari Ahad, pergi ke dapur, ambil nasi, goreng telur lagi. Goreng telur, bubur kicap tamim. Gaul, makan. Sedawa. Tiba-tiba isteri kata, bang, abang tak puasa ke? Ya Allah, abang dah lupa lah. Astaghfirullahalazim. Itu rezeki, tak batal. Isteri kalau dah nampak suami pergi dapur, dah goreng telur, bubur kicap tamim dah, masa dia gaul tu, nak masuk mulut, jangan jerit. Biar dia lepas pinggan dulu. Lepas. Ini dia punya air liur dah berkecoh. Kita baru nak suap, abang, puasa. Itu yang banyak kes suami bunuh bini tu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Korek hidung batal puasa tak? Korek hidung tak batal puasa. Cuma orang Melayu kita ni, apa salahnya korek hidung sebelum subuh? Selesai kan? Dia tak tahu. Dia setengah jam lagi ada benih. Setengah jam lagi ada biji benih. Tak, kalau boleh bersihkan. Gosok gigi sebelum subuh, gosok gigi. Lepas sahur gosok, siap-siap. Jangan nak cuba memakruhkan. Korek telinga, korek sebelum subuh ataupun lepas ni tengah-tengah hari korek. Ada orang dia pantang jumpa kunci. Korek hidung hukum dia tidak makruh. Faham? Korek hidung tak makruh. Kecuali bila dia korek, jari dia masuk dalam tengkorak. Makruh. Korek telinga hukumnya makruh. Awal-awal dah makruh sebab dia dah masuk dalam rongga. Makruh. Tetapi tak batal. Faham? Dia korek telinga 4 sekilo, korek sekilo. Hukum dia tetap makruh. Yang jadi batal bila dia korek pakai kunci tertinggal kat dalam, batal. Okey, ubat telinga tak batal. Dia dengan syarat bila kita tuang, istilah dia sakit, dia tuang ubat telinga, tam. Lepas tu bila sampai ke tekak, dia mesti berkomor, luahkan balik. Boleh? Ubat mata tak batal. Syarat dia bila rasa dia tekak, komor, keluarkan. Tak ada masalah. Syarat dia sakit. Dah cukup. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Ni, ada seorang muslimat hebat. Muslimatlah dalam bulan Ramadan paling banyak pahala. Kalau suamimu tak pernah ucapkan terima kasih, saya ingin ucapkan daripada lubuk hati saya paling dalam kepada semua muslimat, kerana muslimatlah orang yang paling banyak berpahala dalam bulan Ramadan. Siapkan sahur siapa? Muslimat. Siapkan berbuka siapa? Muslimat. Kejut kita bangun sahur siapa? Muslimat. Ini kalau tak kejut memang tak bangun. Tuan-tuan, terima kasih wahai para isteri. Mudah-mudahan anda akan dikurniakan syurga yang tertinggi. Gini,
Isteri ni, dia dah siapkan sahur, dia dah tahajud. Dalam tahajud dia doa, ya Allah, aku tak rela dimadukan. Lepas tu selesai apa semua, dia pun kejut suami apa semua, siap-siap ikut suami sembahyang subuh berjemaah di surau. Subhanallah. Lepas sembahyang subuh, baca 3 helai muka surat Al-Quran, balik tengok, tanyalah ustaz. Ustaz tu jenis buat lawak. Lepas dia dengar ustaz tu buat lawak, semput, dia tutup mulut, kuat lagi bunyi tu. Bila orang semput, dia tengok inhaler, dia pegang. Hukum asal memasukkan sesuatu ke dalam rongga batal, maka dia tak semak fatwa, bahaya. Inhaler, dia semput, dia tengok inhaler, tengok jam pukul 9, tengok inhaler, tengok jam pukul 10. Kalau aku gunakan, batal puasa aku. InsyaAllah semayang asar, kita semayang jenazah dia. Tuan-tuan, kita ada fatwa, maka cek fatwa-fatwa yang ada dikeluarkan dalam dunia, tuan-tuan. Fatwa JAKIM, fatwa Al-Azhar, fatwa banyak, tuan-tuan. Tapi Malaysia antara negara yang paling terperinci fatwa, iaitu penggunaan inhaler dan nebulizer tidak makruh dan tidak membatalkan puasa, malah hukumnya harus demi menyelamatkannya nyawa. Nebulizer, gas yang telah cecair yang telah digaskan, dikeluarkan masuk ke dalam rongga mulut, pergi ke tekak dan pergi ke paru-paru, tak pergi perut dan tidak mengenyangkan. Begitu juga dengan inhaler. Inhaler, gas yang telah dimampakkan kemudian dikeluarkan masuk ke dalam mulut, kerongkong, pergi ke paru-paru dan tidak mengenyangkan, maka okey, boleh guna demi menyelamatkan nyawa. Gas, ustaz, gas. Kalau rokok, gas juga, ustaz. Rokok gas juga, dia melalui mulut, pergi ke tekak, pergi ke paru-paru, ustaz. Tak pergi perut, ustaz, tak mengenyangkan hisap rokok, ustaz. Kalau ustaz boleh buat keluar fatwa malam ni hisap rokok tidak membatalkan puasa, kami Persatuan Hisap Rokok se-Malaysia akan berpuasa selama setahun. Hebat. Rokok fatwa JAKIM mengatakan rokok itu haram. Saya ustaz pertama bantah, saya tak setuju. Minta maaf orang JAKIM. Saya pertama membantah bahawa orang hisap rokok ni, rokok ni tidak haram, tuan-tuan. Saya minta maaf. Kalau bawa lah Profesor Dr. Zakir naik ke, Zakir turun ke, berdebat dengan saya takkan lawan. Saya akan cakap, ni pendapat saya. Saya kata orang yang hisap rokok, dia faham, dia tahu syarat sah hisap rokok. Ambil uduk menghadap kiblat, ambil rokok letak kat bibir, mulakan dengan bismillah, nyalakan lighter, waqina azabannar. Dah nama hisap rokok, hisap telan, hisap telan, hisap telan, jangan hembus. Kalau hembus tu jatuh hukum haram, kerana hembus itu membazir. Membazir itu sahabat setan. Sorry. Orang hisap rokok duduk dulu. Orang hisap rokok, kau duduk dulu, jangan bangun. Pakai jubah warna putih, serban warna putih, dahi hitam, tapi hisap rokok kunyit nyaji, tuan-tuan. Ada orang tak? Haji duduk dulu, saya gurau. Ada baru ni saya sembang dengan budak-budak esok daun ketum. Ni jenis minum air daun ketum. Dia kata, ustaz, apa hukum daun ketum? Ketum tak haram. Rokok tak haram. Saya cakap, habis fatwa JAKIM kata haram? Saya tak setuju. Saya kata, rokok tak haram, cuma yang hisap rokok tu haram jadah. Go. Dah, sabar. Orang hisap rokok bulan puasa jangan marah, berdosa. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Satu lagi, saya cepatkan sebab setengah jam je. Sini boleh lama ke tak boleh? I love you all. Saya doakan semua sekali tahun ni dapat 7 bulan bonus, insyaAllah. Yang pencen je tak dapat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Ini dekat ujung Ramadan ni, kita kena lari pantas sikit. Sebab Ramadan semakin habis, Ramadan semakin sedikit. Kita kena buat sedaya upaya apa-apa saja ibadah untuk menambahkan pahala. Ingat, tuan-tuan dan puan, saya tak nak cerita bab fiqh lagi dah. Cuma ada orang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Rugilah. Sebab kejahatan lidah dan mulut dia, kejahatan hati dia, kejahatan mata dia, kejahatan telinga dia. Mari kita berubah. Saya baru-baru ni
Habis rakaman, tanyalah ustaz. Sebelum bulan puasa lah, saya keluar daripada studio. Bila saya keluar dari studio, saya nampak seorang artis nalarka, memang cantik gila. Cantik tuan-tuan. Rosita Cik Wan, Cik Ta. Dia punya body, dia punya muka tuan-tuan, dia punya bulu mata tu yang berdebau. Saya nampak dia dikerumuni oleh peminat-peminat dia tak gambar dengan dia. Walaupun peminat tak gambar dengan dia, tapi mata Rosita Cik Wan pandang ke arah saya. Bila mata bertentang mata, lidah keluh nak berkata, adakah ini cinta? Gila kau bini orang. Jadi apa berlaku? Saya sampai peminat dia kata, Cik Ta pandanglah kamera. Cik, dia pun pandang kamera tak gambar. Selepas peminat-peminat dia pergi, Cik Ta terus berdiri di situ menunggu kehadiranku. Allah. Saya seorang lelaki yang beriman. Saya tunduk tuan-tuan. Saya memang suami yang baik. Saya tunduk. Jadi saya jalan. Tapi Cik Ta tunggu kat situ. Dia pun saya pun pandang wajah dia. Mata kami, saya pandang ke dalam mata dia. Subhanallah, cantik betul dia ni. Dan dia senyum kat saya. Dan dia angkat tangan. Hai Ustaz. Menggeletar betul aku. Cik Ta punya penangan. Wallahi, saya bukan seorang lelaki yang suka tengok perempuan seksi. Saya bukan seorang lelaki yang gila seks. Wallahi. Tapi saya beritahu, that is the first time in my life. Itulah kali pertama dalam hidup saya bertemu Rosita Cik Wan secara live. Dan pada hari tersebut, jantung saya berdebar, lutut saya menggeletar. Kerana itulah kali pertama saya bertemu Rosita Cik Wan memakai jubah yang labuh dan memakai tudung yang agak labuh. Pengajaran dia daripada Rosita Cik Wan ada dua perkara. Pertama, wahai muslimat, ketahuilah sayang, orang-orang yang cantik, wanita-wanita yang cantik tidak akan hilang kecantikannya walaupun menutup aurat dengan sempurna. Malah Allah akan campakkan nur di wajah mereka dan sakinah dalam hati mereka. Mulai Ramadan kali ini, wahai muslimat, pujuklah hatimu agar sedaya upaya untuk menurut perintah Allah, menggembirakan Allah dengan menutup aurat dengan sempurna. Muslimin, pemain bola yang hebat, pembasuh kereta pagi Ahad, apa lagi? Pemain futsal, pergi pasar pagi-pagi. Tuan-tuan, tidak akan hilang kehebatan orang-orang yang hebat walaupun menutup aurat dengan sempurna. Benda ni simple. Menutup aurat satu perintah yang paling mudah dalam hidup kita. Tetapi bila kita langgar itu, seolah-olah kita mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dah pujuk hati kita. Orang isap rokok pun kena pujuk. Bini dah berbubuih dah, cakap berhenti bang. Anak dah hantar mesej, Dad, I love you, please don't that. Macam-macam pun cakap. Tapi kita buat tak peduli je. Saya ajar satu tip bagaimana nak berhenti isap rokok. Ambil air macam ni, cawan, bubuh air suam separuh, pergi ke farmasi beli apple cider vinegar. Ambil 2 sudu, campur dalam cawan, selepas isap rokok minum. Kalau 5 kali isap rokok, 5 kali minum. Cuka apple kat farmasi, RM10, RM12 ada. Brand Bragg, kalau ada brand yang lain pun ada juga. Ada yang mahal, kualiti mahal, RM40, RM50 pun ada. Tapi buat, insya-Allah selama 3 minggu tuan-tuan berhenti. Yang ikut petua saya di luar negara, 50,000 orang berhenti dari rokok. Kaedah ni sebab lidah di detox, langit di detox, hidung di detox, semua di detox. Sampai 3 minggu selepas tu dia bawa asap rokok, dia rasa nak termuntah. Ni jihad menentang hawa nafsu, tuan-tuan. Tolong tuan-tuan buat. Muslimat tolong buat untuk suami. Buat untuk, kalau ada anak-anak remaja gini, awal-awal budak umur 4 tahun dari isap rokok, tuan-tuan, saya jumpa. Saya merayulah, kalau boleh buatlah teknik ni. Ustaz, saya dah buat dah. Cuka apple untuk suami, lepas 3 minggu lagi kuat isap rokok. Kalau macam tu, guna cuka getah. Cuka getah setakat ni semua berhenti terus, tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya tak nak lama, tak nak panjang, sebab saya sangat menghormati masa-masa tuan-tuan ni.
saya nak cerita sikit tentang kelebihan Ramadan. Ramadan bukan sekadar bulan puasa saja. Ramadan adalah bulan yang special. Ramadan bulan ibadah. Ibadah yang terdapat di dalam bulan Ramadan tidak terdapat di luar bulan Ramadan. Satu, iaitu solat tarawih. Saya bercerita banyak negeri dah saya pergi ni tuan-tuan dalam bulan Ramadan ni. Daripada satu Ramadan sampai sekarang ni belum rehat satu hari 3 ceramah. Dan kebanyakan ustaz-ustaz hari ni sakit sebab tiap-tiap kali ceramah air putih tuan-tuan. Allah. Saya tak minta banyak, tapi kalau siapkan fresh orange 1 jam okey juga. Saya buah saya tak minta, buah wallah saya tak minta. Saya tengok keadaan surau ni pun saya faham. Saya tak nak pisang, kalau ada strawberry celup hot chocolate saya makan. Geng Datuk K. Okey. Tuan-tuan, Ramadan dia ada solat tarawih. Solat tarawih hanya untuk Ramadan. Jangan buat, mak nak buat apa tu mak? Dah bulan Syawal, mak nak buat apa tu mak? Nak solat tarawih? Tak boleh. Tarawih hanya dalam Ramadan. Ingat, jangan tinggal tarawih. Makin sikit dah orang datang. Surau dah makin sikit orang datang. Patutnya 10 Ramadan terakhir lagi ramai orang datang. Contoh di Mekah tuan-tuan, dan di negara-negara Arab yang lain, 10 Ramadan terakhir kerajaan Islam di seluruh negara dalam dunia ni mengisytiharkan cuti umum. Saya dah berbincang dengan kerajaan Malaysia. Kita akan buat di Malaysia 10 Ramadan terakhir cuti umum. Setuju atau tidak? Raya half day. Tahu boleh? Tahu boleh. Tuan tahu. Orang Melayu raya 45 hari dia balas dendam. Tuan-tuan dan puan-puan, 10 Ramadan terakhir ada malam Al-Qadar. Siapa yang buat solat tarawih 10 Ramadan terakhir, Allah akan bagi pahala umpama 1000 bulan beramal ibadah. Dah 40 tahun kita lalui Qadar, dah 40 tahun kita lalui malam Al-Qadar, tapi kita penuhkan dengan memancing, menonton televisyen, mengacau kuih bahulu, membakar lemang, main merecum bola dan meriam buluh. Kalau nak main boleh tuan-tuan, bentang sejadah tepi meriam buluh. Allahu Akbar. Solat tarawih kalau buat sambil duduk tak sampai 5 minit habis tuan-tuan. Jangan ingat solat tarawih hanya di masjid dan di surau. Di rumah pun boleh buat. Siapa yang teringin sangat tengok rancangan televisyen bentang sejadah depan TV, Allahu Akbar. 1, 3, 2. Kejap satu. Boleh buat. Tapi tak elok lah. Eloknya di masjid tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, buat solat tarawih. Sini buat apa? 8 ke 20? 8. Memang pemalas lah. Tahu. Tengok muka pun tahu. Jangan mengaku. Tahu dah. Tuan-tuan. Ada orang buat 20. Nabi buat 8. Sayyidina Omar buat 20. Lantik Sayyidina Osman menjadi imam. 1 rakaat 1 juzuk Quran. Allahu Akbar. Mereka khatam 30 juzuk Quran pada 1 malam. Bukan mereka imam saja membaca, makmum juga bertadabbur. Alif lam mim, makmum alif lam mim, zalikal kitabullah. Dia baca lama-lama. Itu yang jadi roh. Orang Arab dia mudah boleh mengajuk bahasa Arab mudah. Okey, cukup. Tuan-tuan dan puan, saya baru ni bercerita tentang di India ada 72 rakaat buat solat tarawih. Di India. Tiba-tiba ada seorang baru ni saya ceramah dekat Berang 2020. Dia hentak lantai ni, ustaz. Minta maaf, kawan saya lagi hebat. Dia solat tarawih sepanjang tahun. Siapa nama dia? Begat tarawih. Saya kata sampai mati pun dia tarawih. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Begat orang Perak memang paling ramai lawyer. Tuan-tuan, tolong, Ramadan adalah perkara yang penting untuk solat tarawih. Solat witir. Witir luar Ramadan boleh buat witir. Okey? Nombor 2. Bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Masjid ni surau ni ada aircon. Siapa yang sponsor bil elektrik bulan ni? Siapa yang berebut bil air untuk bulan ni? Sebab bulan yang penuh keberkatan tuan-tuan. Jangan rebut morih saja. Jangan morih apa malam ni? Kambing saya berhenti sekarang. Bukan kambing okey. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tolong saya merayu. Sedaya upaya tuan-tuan, bersedekahlah. Sedekahlah seberapa banyak jalan fi sabilillah. Kejahatan orang surau dan masjid dalam bulan Ramadan iaitu membunuh pendapatan para ustaz-ustaz. Ramai zalim ustaz yang mengajar kuliah maghrib, mengajar berkitab, orang tak ramai datang.
tapi hati mereka ikhlas, tuan-tuan. Kadang-kadang hati mereka lebih ikhlas daripada ustaz-ustaz selebriti di televisyen, tuan-tuan. Mereka tak pernah letak bayaran tertentu. Jangan main-main, tuan-tuan. Saya kalau tak ada 1,800 saya tak datang ni. Ada kawan saya 10,000, tuan-tuan. 10,000. Kalau tuan-tuan nak bagi 10,000 malam ni, saya terima ikhlas. Tapi tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, ikhlas saya cakap. Satu perkara, tolong jangan bunuh pendapatan para ustaz yang mengajar kuliah maghrib, tuan-tuan. 2-3 tahun yang lepas, ada ustaz-ustaz macam ni datang ke rumah saya. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ya ustaz, tok guru saya. Ustaz, kenapa ustaz? Ustaz nampak sedih. Syekh, anda nak pinjam 200 nak balik kampung sebab mak mentua anak sakit. Oh ustaz, kejap ustaz. Ustaz, dalam bulan Ramadan tak ada tazkirah? Tak ada Syekh. Dalam bulan Ramadan kuliah maghrib anak di cancel. Sampailah Syawal, 1 bulan Syawal, 2 bulan tak ada pendapatan, tuan-tuan. Kemudiannya Syekh nak jadi imam semua imam import. Jadi nak buat apa, tuan-tuan? Dia nak meniaga apa? Kebanyakan ustaz-ustaz ni hanya pandai bercakap dan mengajar je, tuan-tuan. Nak makan apa, tuan-tuan? Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat. Lepas tu saya tanya, ustaz, kalau macam tu ustaz, saya pergi ambil duit. Ustaz terus sekejap, saya ambil duit, bagi duit kat dia. Syekh ni banyak sangat ni, 1,000 Syekh. Ustaz, saya minta maaf bagi wakil orang masjid dan surau kerana mengabaikan kebajikan para ustaz yang mengajar maghrib secara ikhlas. Habis, tuan-tuan. Kita seronok dengan makanan yang bertimbun-timbun, malah ada yang membuang, membazir. Tapi kita terlupa kebajikan para ustaz yang ikhlas tu. Tolong bantu mereka, tuan-tuan. Bantu mereka. Jadi saya merayu, tuan-tuan. Saya menangis. Saya memang menangis, tuan-tuan. Kalau setiap kali saya cerita benda ni sebab dia tok guru saya. Nangis, tuan-tuan. Kita bagi anak-anak yatim. Bukan benda tu tak baik. Kebanyakan rumah-rumah anak yatim dalam bulan Ramadan makan kenyang, tuan-tuan. Satu lagi perkataan saya ni, Ustaz dah beli dah baju raya. Dia angkat jubah dia. Syekh, jubah ni dah 7 tahun nak gunakan untuk mengajar dan untuk raya, Syekh. Allah. Ustaz, anak-anak Ustaz, anak-anak dia geling kepala, langsung tak ada baju raya. Tuan-tuan, dia nak pinjam 200. Kenapa tuan-tuan tolonglah mulai hari ni jumpa ustaz-ustaz macam tu, bagilah RM20, RM10. InsyaAllah dia akan beribadah, tuan-tuan akan dapat pahala. Dia tak bawa duit tuan-tuan yang RM10 tu pergi karaoke keluarga, tak, tuan-tuan. Mereka akan buat ke jalan Allah. Kalau ada di kalangan anak-anak mereka beribadah, anak-anak mereka jadi hafiz Quran, pahala tu mengalir dalam akaun peribadi, tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, bab sedekah. Jangan lupa sedekah yang paling penting, iaitu pada ibu dan ayah. Ramai manusia pada hari ini anak-anak yang biadab dan derhaka pada mak dan ayah. Mereka beli baju raya untuk anak-anak mereka beberapa helai. Mereka membeli baju raya untuk diri mereka beberapa helai. Sedangkan ibu dan ayah di kampung tidak ada baju raya. Duit raya pun tak bagi. Mulai hari ini jangan bagi duit raya ketika bulan hari raya, tuan-tuan. Bagi duit raya dalam bulan Ramadan. Telefon mak. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Mak, apa khabar? Mak buka puasa makan apa? Tanya tak? Pernah tak tanya? Kita buka puasa kadang-kadang di hotel, tapi kita lupa tanya mak kita buka puasa makan apa. Sedangkan mak kita tiap-tiap kali buka puasa, dia kata, anak aku makan apa lah di Kuala Lumpur tu. Tuan-tuan, mulai hari ni tolong telefon mak. Assalamualaikum mak. Mak tolong bagi nombor akaun mak. Abang nak bank in duit raya. Raya 2 minggu lagi, apa pasal kau nak bank in? Ustaz Nafi cakap bagi duit raya dalam bulan puasa, pahalanya berganda-ganda. Ayolah, kejap lagi mak WhatsApp. Bila mak dah WhatsApp nombor akaun number, tuan-tuan pergi bank in duit kat mak. Lepas tu telefon mak. Assalamualaikum mak, abang dah bank in 10,000, buatlah raya. Baru anak betul 10,000 bagi duit raya. Kalau dapat anak tu saya cium bagi dia. Ini duduk taman dagang, semua muka pedagang, kaya-kaya ni semua bagi mak 100 duit raya. Aku punya anak jadi bukan dagang sini, ni dagang Pak Balau, dagang sini semua baik-baik. Bagi mak 100 duit raya. Apa punya anak ni, tuan-tuan? Tolong. Dah lah 5 hari duduk kampung, 5 hari 5 batang, 1 hari lemang dia tibai. Tidur, pemakan tidur. 5 hari, tuan-tuan, 100 bagi. Apa kamu ganjarkan pada mak kamu macam tu? Mak lah orang yang
24 jam dari kita masa kita kecil. Ada mak, ada ayah yang bergolok gadai untuk membesarkan anak-anak supaya jadi jawatan besar dalam pekerjaan hari ini. Tapi anak-anak tak pernah balas jasa baik mak dan ayah. Anak-anak macam ni tunggulah balasan daripada Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mak kita bagi duit raya, katalah 1,000. Mak sempatlah di kampung panggil orang mesin rumput rumah. Betul? Cat rumah, masukkan aircon dalam bilik. Sebab kita dapat bini kita hari ni kebanyakannya kerek. Balik rumah, balik kampung kita nyamuk agas dah. Bang, bila nak balik KL? Ada bini yang kurang ajar macam tu, elok pijak muka dia, tuan-tuan. Tuan-tuan memang dia bila balik kampung kita, panas. Beruk betul. Tuan-tuan, tolong, ada suami hari ni, kebanyakan anak lelaki pada hari ni, anak-anak lelaki dengar hari ni, kebanyakan anak-anak lelaki hari ni pengecut, takut bini. Ramai yang tahun ni balik kampung I, tak boleh. Bini cakap tak boleh. Kan tahun lepas balik kampung you, tahun lepas balik kampung I, bini dia cakap tahun ni balik kampung I, tahun depan balik kampung I, sampai mati balik kampung I. Si suami, yalah, apa je suami ni. Ramai anak-anak hari ni beraya sakan, tetapi mak dan ayah di kampung beraya dalam tangisan. Tolonglah wahai anak-anak, tolonglah saya merayu, tolong sedaya upaya tuan-tuan. Nak berkat hidup di atas muka bumi ni, jangan biarkan anak, ibu dan ayah kita mengalirkan air mata. Balaslah jasa mereka sementara mereka ada. Kalau mereka dah tak ada, nak balas macam mana? Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya terus lagi, tolong, kadang-kadang adik-beradik yang susah, tolong adik-beradik yang susah. Kita balik pakai valve fire, adik balik pakai kancil, aircon pun tak ada, anak 6 orang tuan-tuan. Kita berlomba-lomba nak tunjuk kereta siapa yang lebih besar. Ketika itu valve fire boleh menjadi hell fire. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya teruskan lagi. Bulan Ramadan selepas bulan bersedekah adalah bulan Quran. Imam Asy-Syafi'i mengkhatam 60 kali Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal khatam 60 kali Al-Quran. Imam Abu Hanifah khatam 60 kali Al-Quran. Cuma Imam Malik khatam 10 kali je Al-Quran. Kenapa Imam Malik macam ni? Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sepanjang Ramadan Imam Malik akan meninggalkan Madinah. Bila Imam Malik meninggalkan Madinah, duduk di Mekah. Bila masuk je satu Ramadan, Imam Malik dah ada di Mekah. Dan Imam Malik akan buat apa? Akan buat umrah 1 hari 3 kali dalam bulan Ramadan. Sedangkan kita pergi umrah 12 hari 3 kali je kita buat umrah. Tapi Imam Malik dengan kenderaan tak ada, tidak menaiki kuda, Imam Malik berjalan kaki ke Tanaim, patah balik ke Mekah dan melakukan umrah, tuan-tuan. 1 hari 3 kali, 2 kali waktu siang hari, 1 kali waktu malam hari. Dan kalau sebulan ada 30 hari berpuasa, tuan-tuan, Imam Malik telah melakukan 90 kali umrah sepanjang Ramadan. 90 kali umrah. Dan Imam Malik buat sekali je untuk diri dia. 89 kali Imam Malik buat ba'dal umrah untuk Rasulullah SAW, tuan-tuan. Imam Malik buat sekali untuk diri dia. 89 kali Imam Malik buat ba'dal umrah untuk Nabi Muhammad SAW. Saya setakat ni dah banyak kali pergi umrah, tapi tiap-tiap kali saya nak buat ba'dal umrah untuk Rasulullah, saya terlupa, tuan-tuan. Terlupa. Mungkin saya terlalu banyak dosa dan kotor sangat hati saya, maka tak mampu saya nak buat ba'dal umrah untuk Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya merayu sedaya upaya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada orang kaya, orang taman dagang jaya pula tu, dah berjaya, maka ketika ini kalau ada duit lebih 10 Ramadan terakhir, pergilah di Mekah. Tuan-tuan akan lihat tamasya ibadah yang luar biasa di sana, tuan-tuan. Mereka sembahyang suruh Allahu Akbar, makmum sebelah kanan menangis. Sembahyang asar, makmum sebelah kiri menangis. Mereka menangis. Seorang lelaki yang gagah adalah seorang lelaki yang mampu menangis atas sejadah, tuan-tuan. Tolong, tuan-tuan, berapa lama kita tidak pernah menangis dalam solat kita? Itu menunjuk karat hitam hati kita, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selain bulan umrah,
10 Ramadan terakhir dia ada Lailatul Qadar. Siapa yang buat amalan Lailatul Qadar, tuan-tuan, pada malam tersebut Allah ganjarkan 1000 bulan, 83 tahun lebih. Saya merayu tuan-tuan, kalau boleh tahun ni dapat 10 Ramadan terakhir, siapa mampu itikaf. Seorang sahabat saya, dia seorang CEO di satu company kereta satu ketika dahulu. Tiap-tiap tahun 10 Ramadan terakhir di Mekah, tuan-tuan, mereka menyambut hari raya secara sederhana, tetapi menyambut 10 Ramadan terakhir dengan tangisan, kerana tak nak berpisah dengan Ramadan. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, saya rasa cukup sekadar tu. Saya pun tak boleh ceramah panjang-panjang, setengah jam je. Masih. Dah cukup masa belum? Boleh ini? Tuan-tuan boleh, saya tak boleh. Saya minum tu dah rezeki saya. Bismillah. Mana? Ubahlah air putih ni, berapa sen sangat. Ada satu masjid, tuan, saya datang, dia bubuh 3 Twitter. Yang Twitter yang orin tu, dia bubuh. Saya kata ni perli ke? Memang perli, Ustaz. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, sama-sama saya merayulah, kalau boleh kita ubah perangai kita, ubah perangai kita. Ramadan kali ini kita bersungguh-sungguh. Saya tak nak ada jemaah, saya merayu ni, saya tak nak ada jemaah seorang pun yang hadir pada malam ni tidak mendirikan solat tarawih, terutamanya 10 Ramadan terakhir. Ustaz, saya balik kampung. Ustaz, saya balik Kelantan. Ustaz, bagaimana Ustaz? Sembahyang atas bah. Boleh. Allahu Akbar. Atas bah. Ada seorang ustaz, tuan-tuan, dia pimpin solat tarawih atas bas. Subhanallah, 13 jam perjalanan, rasa 4 jam. Boleh. Cuma jangan berdiri lah, duduk, sembahyang duduk. Allahu Akbar. Boleh, tuan-tuan. Saya pernah sembahyang atas bas malam 10 Ramadan terakhir, balik daripada Melaka ke KL. Sebelah saya asuh tu tengok, apa pasal you sembahyang sini? Saya kata, Nabi pun sembahyang sunat atas unta. Apa pasal you sembahyang tak? You kenapa you tak sembahyang atas unta? Asuh ni kan? Mana ada. Tapi jangan tinggal solat tarawih. Kalau siapa yang balik, suami driving, isteri boleh solat tarawih sebelah, anak-anak boleh solat tarawih belakang. Tapi tuan-tuan, saya merayu, satu bas boleh solat tarawih. Ada seorang ustaz tu, dia balik Kelantan, tuan-tuan, dia pimpin solat tarawih dalam bas. Semua 13 jam, rasa 4 jam je perjalanan. Allahu Akbar. Semua orang boleh solat tarawih, cuma driver bas jangan buat. Kalau driver bas buat, saya tak tahu apa terjadi. Dan perkara yang paling bid'ah jangan buat dalam bulan Ramadan. Perkara yang paling bid'ah dalam bulan Ramadan adalah bazar Ramadan. Minta maaf orang berniaga bazar Ramadan, minta maaf. Bazar Ramadan ni saya tak galakkan lah. Sebab pesta ibadah akan bertukar menjadi pesta juadah. Itu yang bahaya. Siapa yang nak kumpul pahala daripada pagi, pergi kerja awal, pagi mengaji Quran, tempat kerja solat duha, lepas tu kerja bersungguh-sungguh, balik kerja tiba-tiba bini telefon, Abang, adik tak sihat abang, abang boleh tak singgah bazar Ramadan, beli apa-apa boleh makan abang? Suami orang Melaka, isteri orang Kelantan. Boleh, beres, dia kata. Pergi pasar Ramadan, nak parking susah, dah jalan jam, nak parking susah. Ada seorang makcik nak keluar Kelisa, tergigi-gigi. Allahu Akbar, geram ni. Makcik tu 3 kali mati enjin. Kita pun makcik jalan, kita pun parking. Masuk pasar Ramadan, orang lelaki kalau pergi pasar Ramadan tak beli air tebu, tak sah. Air tebu 1 jam. Bini aku hitam kulit dia, Luk minum air soya, beli air soya lagi, dah 2, jalan lagi. Jalan, aku orang Melaka, mesti beli buah Melaka. Jalan lagi, oh bini aku orang Kelantan, kena beli lompat tiket. Jalan lagi. Oh, ikan kebun berapa? Ikan kebun bakar seekor RM20. Ui, apa orang ni berniaga, nak sembelih orang tu, tak nak beli lah. Wajib beli roti john. Dah beli semua, balik ke rumah, bentang atas meja, penuh juadah, tuan-tuan. Isteri cakap, kalau tak habis lagu mana ni, beres habis. Suami orang Melaka,
Tiba-tiba Allahu Akbar, suami ambil air jak, ambil tebu tu, 1 jak dia pun minum, separuh dia hentak. Cilaka punya orang jual air tebu, hawau lah habau, dia bubuh kali otor warna hijau tu. Aku doakan orang yang meniaga air tebu ni balik raya kena langgar dengan bas ekspres, jatuh tergolek dalam gaung, terbakar meletup, rimau makan dia. Dah geram sungguh. Bini cakap, tak baik menyumpah depan rezeki, jangan menyumpah depan rezeki, kita baru buka puasa, tak baik gini. Apa yang orang Melaka makan buah Melaka, si suami pun ambil buah Melaka makan, bila dia gigit melantun. Ni buah Melaka ke buah tenis? Dia hempas buah Melaka tu. Bini baik, bini beriman, maka bini pun ambil lah apa yang diluahkan oleh suami. Bini kunyah makan, makan tercekik bini, mati bini kita tuan-tuan. Dia ada 2 pengajaran. Pertama, pengajaran daripada lawak ini, yang pertama adalah orang yang meniaga bazar Ramadan, saya merayu orang yang meniaga bazar Ramadan, jangan berniaga kalau tak pandai masak. Anda akan disumpah oleh orang yang membeli makanan anda. Anda akan dilaknat oleh Allah kalau anda tak pandai masak, jual tak sedap. Orang nak buka puasa, sedangkan para meniaga yang meniaga dalam bazar Ramadan ni boleh rebut banyak pahala. Orang minta 3, kita bagi 4, sebab kita anggap sedekah pada orang berbuka. Bila orang makan makanan kita, dia rasa sedap, dia buka puasa, kita dapat pahala puasa dia. Jangan berkira sangat. Tujuan kita meniaga untuk dapat ibadah, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi hari ni orang habis rosak, semua dicatu, garam kurang, gula kurang, semuanya kurang. Dia tarik rasa macam air sungai lepas hujan, macam-macam. Tuan-tuan, tolonglah, saya merayu. Tolong, bila tak habis makanan, tak habis tu buang. Bila buang tu membazir. Membazir itu perangai syaitan. Bila membazir perangai syaitan dalam bulan Ramadan, syaitanlah lokap. Siapa syaitan sebenarnya? Mengaku cepat. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, saya merayu, sama-samalah kita ubah mana yang kita mampu. Tujuan saya datang malam ni bukan untuk mengajar. Saya tak mampu nak mengajar orang-orang Taman Dagang Jaya. Cuma saya hanya mampu berkongsi. Mana yang saya terlanjur kata, perkataan saya tak sesuai dengan orang-orang kat sini, saya minta maaf. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami semua hanya kepada-Mu ya Allah, sebagaimana Kau lembutkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Allah, tundukkanlah hati kami semua ya Allah hanya kepada Islam, sebagaimana Kau tundukkan laut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua ya Allah, sebagaimana Kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, kurniakan kekayaan dan kejayaan kepada kami ya Allah, sebagaimana Kau kurniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami kepada ibu dan ayah kami, ampunkanlah dosa kami kepada pasangan hidup kami, ampunkanlah dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ibu dan ayah kami, pasangan hidup kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, bagi mereka yang telah pergi ya Allah, Kau lapangkanlah kubur mereka ya Allah, Kau terangilah kubur mereka ya Allah, Kau jadikanlah kubur-kubur mereka seperti taman-taman di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sedar kami bukan anak yang soleh, bukan insan yang kamil, tapi ya Allah, makbulkanlah permintaan kami ya Allah untuk mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur, jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan khurafat. Ya Allah, matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah, dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saat yang paling indah dalam hidup kami ya Allah apabila kami sujud kepada-Mu ya Allah. Dan andai
Kau mengambil nyawa kami ketika kami sedang sujud kepadamu ya Allah. Itu penghormatan yang paling mulia bagi kami yang kerap melakukan dosa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada mereka yang kami sayangi agar mereka sama-sama sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah kepada seluruh penduduk dan jiran-jiran yang ada di sini ya Allah, agar mereka sama-sama sujud dan memakmurkan rumahmu ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Jadikanlah kami dan anak-anak kami dan keturunan kami keturunan yang mendirikan salat ya Allah. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami keturunan yang tidak akan meninggalkan salat ya Allah. Ya Tuhan kami, Kau Tuhan kami sembah, dan kepada Dikau kami memohon pertolongan ya Allah. Sembuhkanlah penyakit ibu dan ayah kami ya Allah. Murahkan rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan mereka ya Allah, agar mereka dapat beribadah dengan sempurna padamu ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami kepada junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat dan mereka yang memperjuangkan menegakkan agamamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik datang daripada Allah, lemah kesilapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.